Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua student yang Ustazah sayangi, pada hari ini Ustazah akan bintangkan tentang tajuk arak dan alkohol dari perspektif Islam. Mungkin antum semua dah jelas ataupun dah faham, ataupun mungkin ada lagi bilangan daripada antum masih kurang jelas tentang arak. Mungkin dah jelas, tetapi tentang alkohol dari perspektif Islam. Okay. Arak dan alkohol. Okay, dari segi bahasanya, arak adalah al-khamru. Arak ni adalah arak lah, al-khamru, yang bermaksud penutupan ataupun taghtiyah ataupun percampuran al-khamr, mukhalatah, perubahan, taghayyur, yang cukup masa idrak wa bulugh al-awan dan meninggalkan at-tark. Menurut kaum muslimin, arak ini bermaksud minuman yang mengandungi alkohol atau minuman keras. Jadi arak ni seperti mana yang kita faham sebelum ni adalah sesuatu yang boleh menutup akal fikiran, kan? Boleh menutup akal, boleh menutup kewarasan akal. Dari segi istilah pula, arak bermaksud setiap bahan yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Di mana arak tidak semestinya alkohol dan alkohol tidak semestinya daripada arak. Yang tu antum kena jelaslah bahawa arak tidak semestinya alkohol dan alkohol tidak semestinya daripada arak. Okey. Definisi ini berdasarkan hadis kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man syariba al-khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Kullu muskirin, setiap perkara yang memabukkan itu, khamrun, adalah arak. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap perkara yang memabukkan itu adalah haramun. Jelas dah hadis kata haram. Wa man syaribal khamra fid dunya, siapa yang meminum arak di dunia, famata, dan kemudian dia mati, wa huwa yudminuha lam yatub, dan dia akan pula semasa dimakamkan ataupun dikebumikan, lam yatub, tidak sempat untuk bertaubat, lam yashrabha fil akhirah, tidak akan meminum arak ini di al-akhirah, di akhirat, itu di syurgalah masuk hadis ini. Kullu muskirin khamrun. Jadi ayat yang kalau kita antum semua kena faham ialah kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap perkara, setiap minuman yang memabukkan itu adalah arak, dan setiap perkara yang memabukkan itu adalah haram. Jadi arak itu boleh terjadi, kalau kita ikut istilah arak itu boleh berasal daripada al-inab, dan asalnya daripada perahan anggur. Tetapi pada masa kini arak itu bukan sahaja daripada anggur, bahkan diperbuat daripada pelbagai lagi jenis buah-buahan, ataupun arak itu boleh terjadi daripada beras, kan? Dan atau yang dikenali sebagai wine, apa dia panggil? Beras, apa dah istilah? Kalau orang Korea tu dia panggil soju. Itu dia diambil daripada perahan daripada yang dibuat daripada beras ataupun nasi. So hukumnya tetap haram secara total. Jadi hukum arak adalah haram secara qat'iynya berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga ijma'. Kalau antum semua buka buku ijma', maka hukum untuk arak adalah haram. Ini berdasarkan dari Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Kan, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak. Wal maisir tu apa? Innamal khamru, sesungguhnya arak. Dan sesungguhnya arak, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak itu adalah rijsun min amali syaitan, adalah najis, kan, adalah perkara yang najis dan mengikut apa? Amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah, supaya kamu termasuk dalam kalangan mereka yang berjaya. Jadi ini adalah dalil dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis yang menjelaskan bahawa hukum untuk menggunakan arak adalah haram kerana disebutkan secara zahir ataupun saya panggil secara zanniyah, bukan qat'iyah tu dalalah, kan. Mana kullu muskirin khamrun haramun pada hadis ni. Kalau dalam ayat Quran ni fajtanibu, maka kamu jauhilah ia. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Okey, ini pula dalil hadis. La'anallahu al-khamra la'anallahu al-khamr wa syaribuha wa saqiha wa ba'inuha wa mubta'iha wa 'asiruha wa mu'tasiruha wa hamilaha wal mahmulatun ilaih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaknat melaknat arak, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, pelanggan yang meminta ia diperah, pembawanya dan pelanggan yang meminta ia dibawakan kepadanya. Berapa ni Allah melaknat arak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. 8 golongan ini adalah Allah akan melaknat 8 golongan yang termasuk dalam hadis ini. Nak katanya Allah sangat mengharamkan arak ni. Bagaimana arak ini mampu untuk yang boleh merosakkan akal manusia, boleh menyebabkan manusia itu tidak berada dengan kewarasan yang betul, di mana seseorang itu mampu untuk membuat keputusan dengan cara yang tidak betul. Jadi benda-benda inilah yang Allah nak jaga, kan. Kerana arak ini boleh membawa kepada permusuhan sesama keluarga, apatah lagi dengan ahli-ahli ataupun saudara mara kita, ataupun yang tak ada kaitan pun dengan hubungan kekeluargaan. Katanya boleh memecah belahkan hati-hati dan juga jiwa manusia itu sendiri. Okay. Perbezaan pandangan ulama tentang penentuan minuman arak. Hanafi kata arak ini hanya daripada perahan anggur sahaja. Maksudnya mengikut mazhab Hanafi, arak ini adalah daripada perahan anggur sahaja. Peraman dia peram anggur daripada perahan anggur. Jadi setiap minuman yang daripada arak yang diperbuat daripada perahan anggur, maka hukumnya adalah haram mengikut Hanafi. Mengikut jumhur pula, anggur dan selainnya yang diperam sehingga menghasilkan minuman
yang mendatangkan kesan mabuk. Jumhur kata perahan anggur dan selain daripada perahan anggur ni yang diperam sehingga menghasilkan minuman yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Tak kira lah daripada anggur ke, perahan kurma ke, apple ke, kismis ke, madu, gandum, barley ke, beras dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Kullu muskirin, kerana berdasarkan kepada hadis tadi, kullu muskirin, setiap perkara yang memabukkan. Perkara yang memabukkan itu bukan hanya kepada perahan anggur sahaja. Maksudnya melibatkan kepada beberapa semua elemen-elemen ataupun semua perahan buah-buahan ataupun daripada biji-bijian yang diperam sehingga membawa kesan mabuk, maka hukumnya adalah haram. Jadi pandangan jumhur ini adalah pandangan yang paling rajih tentang meminum arak. Ini adalah berdasarkan pada hadis an Ibnu Umar qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu ala mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu amma ba'da ayyuhan nas innahu nazala tahrimul khamr wa hiya min khamsah min al-'inab wat-tamr wal-'asal wal-khantah wasya'ir wal-khamr ma khamir al-aqli. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berada di atas mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang pengharaman arak dan ianya daripada 5 perkara, iaitu anggur, kurma, madu, gandum dan barley. Dan arak itu adalah sesuatu minuman yang menutup kewarasan akal. Okey, ilah pengharaman arak. Apakah ilah pengharaman arak? Adalah memabukkan. Kan? Ilah pengharaman arak adalah kerana arak itu boleh memabukkan, boleh merosakkan akal dan juga kewarasan fikiran. Jadi perkara ini bertentangan dengan maqasid syariah, iaitu penjagaan ke atas akal. Jadi semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram walaupun diberikan nama yang berbeza. Tak kira lah nabis ke, fadih, asakr, bit'u, talak, baziq, musannaf, naqi', mizar, khalitan, ji'ah dan bayrak. Maksudnya walaupun diberikan nama yang berbeza, asalkan perkara itu ataupun asalkan minuman itu memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Kalau sekarang ni, ni nama-nama Arab lah. Ni nama-nama orang Arab, nama-nama Arab dalam bentuk Arab. Kalau sekarang ni dipanggil beer, kan, wine, whisky, vodka, rum, brandy, tiger dan sebagainya. Jadi minuman-minuman ini adalah haram untuk kita menggunakannya. Untuk kita mengguna dan juga meminumnya. Okey, apa beza arak dan juga alkohol? Adakah arak itu haram dan juga adakah alkohol itu adalah haram? Adakah hukumnya bersama ataupun hukumnya berbeza? Okey, alkohol. Alkohol berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu al-ghul, yang bermaksud sesuatu yang memabukkan atau merosakkan akal. Ia juga dikatakan berasal daripada kata nama terbitan alkohol, alif lam kaf ha waw lam, alkohol ataupun alkohol lah. Digunakan oleh ahli kimia Arab untuk merujuk kepada bahan halus yang terhasil melalui beberapa cara, termasuklah proses memanaskan sesuatu bahan sehingga menjadi
gas atau wap dan kemudiannya menjadi proses penyejukan. So itu adalah dikenali sebagai alkohol. Okey, ini adalah Jabir Ibnu Al-Hayyan. Okey, Ibnu Al-Hayyan ialah orang yang pertama menemui alkohol daripada penyulingan wine. Kan dalam kitab Al-Ikhraj Mahwi Al-Quwa ila Al-Fa'. Kan bagaimana alkohol ini, bagaimana kehebatan kehebatan orang Islam dalam bidang-bidang perubatan. Sebenarnya semuanya berasal daripada orang Islam. Kebanyakannya sebenarnya orang Islam yang memulakan banyak perkara ni, banyak dimulakan oleh orang Islam. Sebenarnya Ibnu Al-Hayyan ialah orang yang pertama menemui alkohol daripada penyulingan wine. Ini pula Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Ar-Razi adalah orang pertama yang menggunakan alkohol untuk tujuan perubatan. Tadi dijumpa alkohol dalam wine, tetapi kalau Zakaria Ar-Razi ini pula dia menggunakan alkohol itu untuk tujuan perubatan. Okey, ini adalah definisi alkohol dari sudut dari sudut sains, iaitu sebatian organik atau hidrokarbon yang mempunyai kumpulan fungsi OH satu sebatian organik yang hampir sama dengan air. Salah satu daripada atom hidrogen dalam air digantikan dengan kumpulan alkil, iaitu tepu, ataupun dikenali sebagai molekul hidrokarbon yang kecil adalah dalam bentuk gas, manakala molekulnya yang besar akan membentuk cecair. Dari bahan alkana seperti metana dan etana akan menjadi metanol dan etanol kerana alkohol boleh terbentuk dengan termasuknya kumpulan fungsi OH. Nama alkohol tersebut mengikut nama alkana yang ditambah dengan nol. Kan, alkohol, apa lagi? Metanol. Banyak dah semua yang nol kat belakang tu ataupun OL kat belakang yang menunjukkan ia adalah sebatian daripada alkohol. Ia menunjukkan formula amnya sebagai ROH. R adalah merujuk kepada kumpulan alkin, iaitu tepu. Jadi menurut Kamus Dewan, alkohol adalah cecair yang mudah terbakar dan juga memabukkan. Yang terdapat di dalam minuman keras dan lain-lain. Ia juga bererti minuman keras. Itu menurut Kamus Dewan lah. Menurut Kamus Webster New World, dia kata alkohol ini adalah sesuatu cairan yang tidak berwarna dan mudah meruap. Kan, cecair yang mudah terbakar seperti bensin digunakan di dalam industri dan juga perubatan. Elemen yang memabukkan daripada minuman whisky, anggur, bir dan minuman keras yang melalui proses fermentasi atau sulingan lainnya dan juga dikenali sebagai alkohol etil atau metanol. Ini adalah menurut Kamus Webster New World tentang alkohol. Allah panjangnya. Saya baca kat sini lah ya. Selain memiliki harga yang berpatutan, etanol juga dapat bertindak sebagai pelarut. Dia boleh melarutkan bahan. Sebagai pembunuh kuman. Dia boleh bunuh kuman. Sebab tu kan kalau macam contoh kita luka kan, kita pergi ke klinik akan guna alkohol dulu. Sebab apa? Sebab dia boleh bunuh kuman. Ataupun dalam perubatan dia nak operation ke, biasanya kalau boleh tengok dia akan guna alkohol sebab alkohol itu mampu untuk membunuh kuman. Bahan anti beku, maksudnya dia
bukanlah benda yang beku-beku lah, bukan. Kan pengawet, depresan dan perantara kimia yang efektif dalam masa yang sama. Sebab itulah dia boleh digunakan untuk makanan boleh. Alkohol ini banyak juga digunakan dalam kosmetik. Alkohol ini juga banyak digunakan dalam aspek perubatan. Perubatan lah terutamanya. Dan juga termasuk dalam makanan. Okey. Ini adalah definisi khamr. Ini arak. Kan? Kalau kita sebut khamr, maka ia adalah arak, bukannya alkohol. Khamr adalah arak dan najis. Arak kerana ia boleh memabukkan. Diperbuat daripada proses fermentasi buah dan juga tumbuh-tumbuhan. Contohnya anggur dan juga bijirin, dan etanol adalah sebatian yang memabukkan. Etanol ni maksudnya etanol. Kan? Etanol ini boleh juga terhasil daripada arak. Ataupun kita boleh kenal sebagai alkohol. Alkohol ataupun etanol ini juga boleh dihasilkan daripada arak. Maka hukumnya adalah najis. Itu kerana rijesun, kerana ia adalah perkara yang mengotorkan. Itu jelas tentang arak. Manakala alkohol ataupun etanol, dia adalah tidak mengotorkan, sifatnya adalah pelarut, membersih dan juga alkohol industri. Sifat dia tidak mengotorkan, dia tidak kotor, dia lebih kepada sifat pelarut. Dia boleh melarutkan bahan, dia adalah pembersih, itu dia boleh mematikan kuman dan juga terhasil daripada alkohol industri. Okay. Arak, adakah arak itu alkohol? Adakah arak itu daripada alkohol? Arak daripada perspektif sains adalah salah satu produk hasil daripada penampaian alkohol. Iaitu satu proses perubahan anaerobatik gula, kemudian terutamanya glukosa dan fruktosa kepada etanol dan karbon dioksida. Arak mengandungi alkohol. Tidak semestinya alkohol itu daripada arak. Maksudnya dalam arak itu boleh mengandungi alkohol, tetapi tidak semuanya alkohol itu daripada arak. Arak menurut perundangan boleh mengandungi daripada 0.5% hingga 80% etanol. Manakala di Malaysia di bawah Akta 361 daripada Akta Makanan dan Peraturan Makanan 1985, arak adalah cecair yang mengandungi lebih daripada 2% kandungan alkoholnya. Okey, jelas Maksudnya kalau 2% ni, contoh contoh saya maksud kat sini adalah kalau kita nak cek pemandu itu daripada mabuk ataupun tidak, mabuk ataupun tidak pula. Kita nak tahu adakah pemandu yang boleh, yang memandu tu, pemandu kereta yang boleh memandu keadaan mabuk, maka sekiranya dia ada satu alat, dia tiup alat tersebut, sehingga sekiranya suhu peratusan arak itu menunjukkan 2% ke atas, maka dia adalah boleh disaman kerana memandu dalam keadaan memabukkan. Maksudnya memang mabuk lah yang banyak kes sekarang ni. Banyak kes pemandu yang mabuk, yang melanggar orang sehingga
Dan lazimnya pemandu mabuk ni daripada kalangan non-Muslim lah, terutamanya yang berada di Malaysia ni lah, sehingga membawa kematian. Kalau yang mati tu non-Muslim juga tak apa, masalahnya yang meninggal tu juga adalah daripada orang Islam. Itu yang lebih menyedihkan lah, sebab kebanyakannya adalah orang Islam. Okey, ini proses penghasilan bia. Kan? Bermula daripada sini, dia masuk ni Bali, dia milling, lepas tu dia pun meshing. Masuk Hunai dulu, lepas tu daripada sini, lebihan daripada yang dia laundering ni, boleh bagi spend grain animal feed, boleh jadi makanan pada haiwan ni lah. Lepas tu dia akan boiling. Dia akan boiling kat sini, dia masukkan sugar dan juga hops jenis awasi apa dia lah. Tapi dia masukkan sekali, dia akan menjadi whirlpool. Daripada sinilah cooling, jadi proses penghasilan alkohol itu adalah daripada sini dan juga sini, yeast fermentasi. Sehinggalah arak. Dia daripada sini, dia bakar lama sebenarnya. Nanti kita tengok, nanti saya tunjuk ataupun saya paparkan bagaimana proses penghasilan dia. Kalau macam ni tak nampak sangat kan, kecuali benda tu nanti saya akan sharekan video yang menunjukkan bagaimana proses penghasilan dia dilakukan. Orang pun minum, packaging dan sampailah kepada manusia. Okey, alkohol dalam makanan. Adakah alkohol seperti mana yang saya jelaskan tadi, alkohol memang digunakan sebagai makanan dan juga minuman kepada manusia. Apakah fungsi alkohol? Dikatakan bahawa alkohol ini mampu untuk penggunaan alkohol dalam makanan ni boleh menyedapkan makanan tu. Dia letak tu, saya tak sure lah sebab saya pun tak pernah makan kek yang ada alkohol. Tapi dikatakan kalau kita tengok, kalau proses penghasilan makanan di luar negara kan, kalau contoh dia bakar daging, dia buat kek, biskut dan sebagainya, banyaknya ditambah dengan wine. Apakah fungsi etanol? Pertama, dia adalah sebagai stabilizer, iaitu penstabil bagi memastikan kestabilan kimia dalam makanan dan juga minuman. Yang kedua, ia adalah solvent, iaitu pelarut untuk pengekstrakan perasa semula jadi dan juga tiruan. Dia penstabil, dia adalah pelarut, dia juga adalah preservatif, iaitu pengawet. Disebabkan keupayaannya menghadkan pertumbuhan mikrob melalui interaksi secara langsung dalam membran sel dan kesan tidak spesifik yang disebabkan oleh pengurangan aktiviti air. Kan, ataupun sebagai ramuan utama untuk penyampaian industri juga. Okey. Kategori dan juga status hukum. Etanol semula jadi terhasil secara semula jadi dalam makanan. Ia terhasil melalui proses penyampaian yeast ataupun bakteria. Dipanggil etanol semula jadi ni, dia boleh terhasil ataupun dia boleh wujud dalam makanan tersebut dengan sendirinya. Bukan kita tambah, bukan ada campur tangan manusia ke, tak ada. Ia terhasil melalui proses penyampaian yeast ataupun bakteria yang menukarkan gula kepada etanol dan karbon dioksida dalam makanan atau minuman. Jadi kumpulan etanol ini biasanya hadir secara semula jadi dalam buah-buahan atau di dalam makanan yang ditapai. Kan contohnya apa dia, tapai. Tapai, kalau orang kata Kelantan dia panggil tapai. Tapai, yogurt, sausage, kimchi, kan kimchi. Siapa yang berminat Korea suka makan kimchi,
miso, ataupun boleh terjadi dalam kicap, botol budu, kan? Apa ni? Apa tu yang cili sauce dan sebagainya, dia boleh terhasil dengan sendirinya. Seperti 0 hingga 0.13% dalam cuka, 2 hingga 3% dalam kicap ataupun kanji yang ditapai secara semula jadi, 2.2% hingga 4.9% etanol dalam tapai beras dan juga tapai pulut. Jadi hukumnya adalah dibenarkan selagi mana perkara ini ataupun benda ni masih belum masam. Contoh tapai pulut tapai buat kita makan tu, kan, selagi mana air tapai itu tidak memabukkan, maka hukumnya adalah harus halal untuk kita makan. Harus tu halal lah. Jangan keliru pula. Okey, dibenarkan. Maksudnya perkara yang berlaku secara semula jadi, alkohol yang berlaku secara semula jadi adalah dibenarkan. Boleh makan, tak ada masalah, kecuali air tuak contoh. Air tuak dalam keadaan manis itu, maka hukum kita makan air tuak adalah boleh dibenarkan. Tapi selepas 3 hari, masuk hari ke-3, ke-4, ke-5, katalah kita simpan dalam peti, tiba-tiba kita nampak air tu berbuih. Kan, air tu berbuih, kita rasa masam. Bila dah rasa masam, maka hukum untuk kita makan air tersebut adalah tidak dibenarkan. Begitu juga dengan tapai pulut. Contoh kita buat tapai, kita simpan dalam bekas yang besar. Kita simpan lama dalam peti dengan harapan kita boleh makan lah. Kan? Kita simpan lama, tiba-tiba kita makan, kenapa dah masam? Ataupun air dia sudah berubah daripada manis kepada rasa masam. Maka kat situ hukum untuk memakan tapai pulut pada waktu itu adalah tak boleh dah lah. Sebabnya dia telah berubah. Taghayyur. Itulah, dia telah berlaku perubahan kepada arak. Tapi dalam keadaan dia manis dan sebagainya, hukum memakannya adalah dibenarkan. Kerana apa? Kerana sukar untuk dielakkan dan bukan bertujuan menghasilkan arak. Dia ada 2 benda. Yang pertama, kena jaga niat. Niat kita buat benda tu bukan bertujuan menghasilkan arak. Tetapi sekiranya berlaku juga, kan, macam saya kata tadi, kita simpan dalam peti, tiba-tiba berlaku juga benda tu. Kita tak boleh makan jugalah sebab sudah berubah. Jika etanol diekstrak daripada arak, haram digunakan dalam makanan, minuman dan juga kegunaan luar. Tapi ingat, etanol ataupun etanol yang terhasil daripada arak, penghasilan arak, maka hukum untuk kita makan adalah haram untuk kita makan. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia pada tahun 2011 turut menyimpulkan bahawa makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semulajadi seperti buah-buahan, kekacang atau bijirin serta perahannya atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingan semasa proses pembuatan makanan atau minuman adalah tidak najis dan harus dimakan atau diminum. Pendapat ini turut dipersetujui oleh majlis-majlis fatwa negara-negara lain seperti Brunei, Indonesia dan juga Singapura. Begitu juga dengan pandangan Yusof Al-Qaradawi. Jadi alkohol yang terhasil secara semula jadi sama ada daripada buah-buahan, kekacang, bijirin, maka hukumnya adalah boleh dimakan. So jangan risaulah, boleh dimakan. Yang kedua adalah alkohol industri. Alkohol industri adalah etanol. B1 ni adalah etanol industri daripada proses penapaian. Di mana penapaian berskala besar digunakan untuk menghasilkan etanol tulen untuk kegunaan industri. Secara amnya, setiap bahan mentah yang mengandungi gula atau yang boleh ditukarkan kepada gula seperti kanji sesuai digunakan substrat untuk penapaian etanol. Pengeluaran etanol industri berskala besar menggunakan pelbagai substrat daripada sumber gula, termasuklah tebu, bit gula, sirap pekat atau buah-buahan, kanji, bijirin kentang ataupun tanaman yang berakar
dan selulosa. Apa tanaman berakar? Ubi kayu. Dan selulosa iaitu sumber kayu ataupun sisa-sisa pertanian. Itu dia panggil etanol industri tu. Maksudnya benda yang sumber gali lah. Sumber galian. Jadi sumber bahan mentah yang mengandungi gula seperti buah-buahan boleh ditukar secara terus kepada etanol, manakala bahan mentah yang mengandungi kanji dan selulosa mesti ditukarkan kepada gula terlebih dahulu ditapai kepada etanol. Ini contoh dia. Pada mana start ni? Pada sini saya rasa molasses storage tank. Pada sini dia pergi sini yeast, dia bagi fermentasi. Kat sini lah berlaku alkohol ni lah. Kat sini last sekali raw waste material ataupun air. Last sekali yang lebihan pada itu akan menjadi organic fertilizer plant. So kat sini lah dia berlakunya etanol ataupun alkohol tersebut. Apa bunyi? Okay. Hukum penggunaan alkohol alkohol industri daripada proses penapaian adalah kalau mengikut Ivanka, etanol yang terhasil daripada penapaian buah-buahan seperti anggur, kismis dan kurma adalah haram kerana sumber yang digunakan adalah tidak suci ataupun najis. Jadi skop larangan tidak hanya terhad kepada produk makanan, malah diperluaskan lagi kepada produk bukan makanan seperti dalam kosmetik, minyak wangi dan produk penjagaan diri. Manakala etanol daripada sumber bijirin sebaliknya dianggap sebagai suci, justru itu adalah dibenarkan. Kalau etanol daripada sumber bijirin, ia adalah dibenarkan. Sebab dia kata suci. Tapi kalau daripada proses penapaian ataupun fermentasi buah-buahan, anggur tadi, benda tu tak dibenarkan. Sebabnya mungkin daripada arak. Kemungkinan pada arak lah dikira kalau mengikut Ivanka ni. Jadi etanol daripada sumber bijirin ni kata dibenarkan. Suci justru itu ia adalah dibenarkan. Ini juga merupakan garis panduan bagi Ivanka dan turut digunakan pakai oleh sebahagian negara barat yang lain. Okay, Malaysia, Indonesia dan Singapura pula mengatakan bahawa hukum penggunaan etanol industri ini adalah harus, di mana dia tidak meletakkan apa-apa sekatan di atas penggunaan etanol industri daripada proses penapaian daripada sumber-sumber tertentu. Sebab apa? Etanol tulen daripada buah-buahan yang ditapai adalah suci dan dibenarkan untuk kegunaan industri. Sebab Malaysia, Indonesia dan Singapura sepakat bahawa etanol tulen yang terhasil daripada buah-buahan yang ditapai adalah suci dan dibenarkan untuk kegunaan industri. Jadi pada tahun 1988, Fatwa Malaysia telah membenarkan penggunaan etanol industri untuk pengekstrak dan juga pelarut perasa selagi etanol itu tidak berasal daripada arak dan kuantitinya adalah rendah. Bagaimana kita nak beza etanol itu daripada arak ataupun tidak adalah kembali kepada niat pengusaha tu untuk menghasilkan etanol tu. Maksudnya bagaimana dia nak ekstrak buah tu, niat dia jaga niat dia. Pengusaha tu kena niat bahawa dia buat etanol tersebut ataupun dia gunakan buah-buahan yang ditapai itu, niat dia bukan untuk buat arak. Jadi walaupun berlaku penapaian kan buah-buahan itu, tetapi niat dia untuk menghasilkan etanol. Jadi saya faham lah, maksudnya dia dihasilkan daripada niat dia untuk menghasilkan etanol tulen. Bukannya niat dia asalnya nak buat arak. Tiba-tiba pada masa yang sama dia buat dua benda. Satu dia buat arak, satu lagi dia buat penapaian daripada dia buat dia ekstrak menjadikan alkohol.
kan, ataupun dipanggil FY etanol. Tak boleh lah. Kalau niat dia kerana arak itu, asalnya dia nak buat daripada arak, kemudian dia pun pecah pada dua. Satu dia buat arak, yang lain tu dia buat alkohol ataupun etanol. Maka hukumnya asal haram kerana niat asal dia untuk buat arak. Sebab tu dalam fatwa ni dijelaskan bahawa selagi etanol itu tidak berasal daripada arak dan kuantitinya adalah rendah. Sejauh mana kuantiti dia? Ada garis panduan dia. B adalah etanol sintetik, iaitu daripada penapisan petroleum dan juga sintesis etilena. Okey, etanol sintetik merupakan bahan yang sangat tulen, ditapis dan teliti dan memiliki kualiti yang sangat konsisten. Penggunaan etanol sintetik dalam industri makanan bergantung kepada polisi sesebuah negara. Negara-negara di Eropah contohnya melarang penggunaan etanol sintetik dalam pemprosesan makanan. Di Amerika Syarikat, penggunaan etanol sintetik sebagai bahan makanan untuk pengeluaran cuka atau sebagai perantaraan bagi derivatif kimia lain adalah dibenarkan. Kalau di Amerika Syarikat, penggunaan etanol sintetik untuk pengeluaran cuka atau sebagai perantaraan adalah dibenarkan. Dia mengikut sesebuah negara tu lah. Kalau Eropah dia tak benarkan, kalau Amerika Syarikat dia benarkan. Malaysia macam mana? Kan? Alkohol sintetik dalam bentuk tulen itu pure form adalah beracun. Alkohol ni dibahaya sekiranya diambil dari secara kita tuang tu, kita telan tu buat macam air. Bahaya sebab dia boleh pekat dan juga dia boleh memberi kematian kepada orang yang minum tu lah. Beracun dan tidak boleh dimakan, minum secara telus sebagaimana arak. Alkohol ni dia lebih pekat kan, dan adalah beracun dan tidak boleh dimakan atau diminum. Jika bercampur, hukumnya adalah harus mengikut fatwa Malaysia, MUI, Majlis Ulama Indonesia, IFANKA dan juga Jawatan Kuasa Fatwa MUIS, itu Singapura. Dia kata kalau alkohol sintetik itu bercampur dengan bahan yang lain, maka hukumnya adalah dibenarkan. Contohnya dalam dicampur dengan contohnya dalam ubat-ubatan lah kan. Kalau dicampur dengan ubat-ubatan, hukumnya adalah dicampur dah. Contoh dalam ubat ubat batuk tu. Dalam ubat batuk tu dia dah campur sikit-sikit. Dia dah campur alkohol dan juga beberapa bahan yang lain. Jadi dari kat situ fatwa membenarkanlah. Tetapi kalau dalam bentuk pure form, maka hukumnya tidak dibenarkan kerana boleh membawa kematian. Fatwa Kebangsaan Malaysia pada 1984, keharusan penggunaan etanol industri dalam pengeluaran makanan dikiaskan kepada keharusan penggunaan etanol dalam minyak wangi yang ditambah untuk membuatkan produk tahan lebih lama dan penggunaan etanol untuk menaikkan roti. Maksudnya kalau fatwa Malaysia kata hukum penggunaan etanol ini adalah diharuskan kerana dikiaskan dengan penggunaan etanol dalam minyak wangi. Kalau dulu ada orang kata minyak wangi yang ada alkohol itu adalah tidak dibenarkan. Sebenarnya boleh digunakan, cuma kena pastikan adakah etanol yang digunakan itu daripada arak ataupun tidak. Sebab kita tahu kan bahawa alkohol ni bukan semua alkohol itu daripada arak. Jadi kita tengok adakah alkohol itu diambil daripada arak ataupun tidaklah. IFANKA, etanol sintetik boleh digunakan dalam pengeluaran bahan makanan dengan syarat terdapat sekurang-kurangnya 0.5% etanol dalam bahan ramuan makanan dan 0.1 etanol dalam produk makanan akhir. Ini adalah ini adalah syarat yang dikenakan oleh IFANKA. Dia kata boleh nak guna, tetapi semasa dalam proses pembuatan itu
kena kurang daripada 0.5, dan apabila bahan produk tu dah siap, maka etanol itu perlu kurang daripada at least 0.15%. Okey, ini adalah arak, alkohol dan etanol dalam makanan. Tentang status kita menggunakan arak, alkohol dan juga etanol. Jadi ini adalah arak, hukumnya adalah haram kerana najis. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan arak ini tidak najis lah. Tetapi majoritinya ulama Syafi'iyah ataupun jumhurnya mengatakan arak ini adalah haram. Kerana haram untuk diminum ataupun dimakan menggunakan arak dalam apa jua bentuk adalah tidak dibenarkan. Derivatif daripada arak. Contohnya minyak fosil ataupun etanol daripada arak. Boleh ke tak boleh? Statusnya adalah najis dan juga haram. Boleh dikatakan apabila ia diambil daripada arak, maka hukumnya adalah najis. Tidak dibenarkan dalam pengeluaran makanan halal, tidak dibenarkan dalam pengeluaran makanan halal, tidak boleh diminum ataupun dimakan. Okey, jenis-jenis alkohol lain. Contohnya gula alkohol dan lemak alkohol. Etanol, kalau jenis pada alkohol yang lain adalah tidak najis. Maksudnya alkohol lain ini bukanlah diambil daripada arak. Dipersetujui kebanyakan ulama kerana penggunaan untuk produk makanan dan bukan makanan adalah dibenarkan. Kalau etanol industri tidak najis, dipersetujui kebanyakan ulama lah, di mana makanan dan minuman adalah tidak dibenarkan sama sekali disebabkan oleh sifatnya yang boleh memabukkan. Memasukkan sedikit kuantiti sintetik etanol adalah dibenarkan. Etanol industri itu ditapai dan disuling daripada anggur, kurma dan kismis. Boleh ke tak boleh? Tidak najis. Daripada Fatwa MUI dan juga Ivanka. Kerana larangan yang digunakan dalam pengeluaran makanan halal tidak dinyatakan ataupun dijelaskan secara spesifik. Etanol industri juga adalah tidak najis. Kan? Maksudnya yang najis itu hanyalah daripada arak dan ataupun derivatif daripada arak. Itu sahaja. Yang selain padanya maka hukumnya adalah dibenarkan. Okey, ini adalah had etanol dalam persejilan makanan halal di pelbagai pelbagai negara. Okey, ini adalah Indonesia. Ini ada sedikit pembetulan lah. Betul lah. Ulama Indonesia. 1% etanol industri semula jadi dan 0.0% adalah etanol industri dalam produk makanan. Kalau di Amerika 0.5% adalah ramuan dan akhir sekali 0.1%. Kalau di Malaysia untuk minuman 1%. Kalau untuk makanan etanol industri dalam produk makanan adalah 0.5%. Ni Thai, Brunei, kalau Brunei berbeza di Malaysia. Kalau Brunei ni hanya alkohol yang dibenarkan adalah alkohol daripada semula jadi saja. Kalau alkohol industri pun dia tidak benarkan. Singapura hampir menyerupai Malaysia. Tapi kalau kita tengok Eropah kurang daripada 0.5%, manakala Kanada dan juga United Kingdom UK tidak membenarkan langsung penggunaan etanol dalam makanan dan juga minuman. Maksudnya Kanada dan United Kingdom ini lebih detail ataupun lebih kuat pegangan dia lah berbanding dengan negara yang lain. Dia memang tak benarkan langsung penggunaan etanol dalam makanan. Berbeza dengan negara-negara ke atas ni. Okay, masih 5 minit kita rehat sekejap. Kalau 5 minit dalam berapa saat?
Okey, kita sambung kepada alkohol dalam banyak pula dalam produk farmaseutical. Adakah alkohol itu digunakan dalam produk farmaseutical? Ya, memang. Banyak digunakan dalam produk farmaseutical. Contohnya penggunaan alkohol. Contoh penggunaan alkohol dalam perubatan pertama sebagai bahan cuci kulit ataupun kecederaan. Kalau kita luka-luka tu biasanya dia akan, ataupun ingat tak sebelum dia cucuk, contohnya cucuk dengan dia cucuk vaksin, contohnya kita nak vaksinkan badan kita, jadi dia akan guna dia akan buka swab tu, dia pun sapu tu alkohol tu, rasa sejuk-sejuk, rasa berangin kan, sekejap sementara dia nak cucuk, itu adalah alkohol lah. Yang kedua, dia pembunuh kuman dan juga ubat kumuh-kumuh. Dan juga yang ketiga adalah ubat-ubatan. Dalam ubat-ubatan, kebanyakan ubat-ubatan dalam bentuk cecair dimasukkan kuantiti kecil etil alkohol di dalam pemprosesannya bagi tujuan menjaga atau melarut setengah bahan tertentu yang diambil daripada tumbuh-tumbuhan, organ atau kimia yang telah pun diproses yang tidak larut dalam air. Ubat-ubatan ini dikeluarkan untuk tujuan rawatan, perubatan daripada pesakit dan digunakan berdasarkan nasihat doktor. Diambil dalam beberapa sudu minuman dalam kuantiti yang kecil yang tidak mungkin menyebabkan mabuk. Jika seseorang ingin meminum ubat-ubatan tersebut dalam kuantiti yang banyak sehingga memabukkannya dan meninggal dunia, meninggalnya itu adalah kerana disebabkan keracunan ubat dan bukannya kerana mabuk. Maksudnya ubat-ubat ni contohnya ubat yang saya kata tadi, ubat batuk. Ubat batuk kan, kalau kita makan, tapi ingatlah jangan menyalahgunakan ubat tu. Kalau kita makan ubat batuk tu, kalau kita makan ubat batuk tu, bila kita makan ubat batuk tu, dalam ubat batuk tu adanya etil alkohol digunakan. Sebab tu bila kita makan kita rasa batuk, khayal kan. Sebab itulah, sebab ada campuran dengan etil alkohol. Tujuannya untuk bagi badan kita rehat. Orang yang sakit ataupun orang yang tidak sihat ini digalakkan untuk berehat dengan berehatlah. Sebab tu dimasukkan sedikit etil alkohol untuk tujuan kita rasa kita tidur. Bila kita tidur badan kita cepat pulih. Okay, ubat-ubatan ini sebab tu kita sebab itulah kita kena mengambil ubat-ubatan mengikut sukatan doktor yang doktor nasihatkan. Orang kata minum 1 sudu, jangan pula minum 3 sudu. Minum 1 sudu je lah. Bimbang. Dibimbangi boleh menghilangkan nyawa. Sebab apa? Sebab banyak orang pesakit-pesakit ni, terutamanya pesakit-pesakit yang kritikal ataupun dia panggil kesakitan apa ya Allah subhanallah. Dia panggil kesakitan kronik yang mengambil dos yang berlebihan. Apabila dia mengambil dos yang berlebihan, dia boleh membawa kepada kekhayalan, dia boleh membawa kepada ketagihan. Lepas tu kalau dia ambil lebih lagi maka dia boleh menyebabkan kematian. Jadi sebab itulah penting kan, kenapa kita ni kena ikut kata doktor. Jangan pula makan bimbang boleh membawa ataupun membawa kerosakan kepada badan. Allah kata dalam Quran kata wala turkum aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu merosakkan diri kamu sendiri. Jadi janganlah kamu membinasakan diri kamu sendiri. Jadi benda-benda inilah yang tidak dibenarkanlah dalam Islam. Nak guna boleh, tetapi hendaklah berpada-pada ataupun mengikut nasihat doktor. Okay, pandangan ulama' dia kata harus meminum ubat-ubatan tersebut di dalam keadaan biasa dan normal, bukan untuk keadaan terpaksa dan darurat kerana tidak ada bahan lain kecuali
tidak ada bahan lain. Harus meminum ubat-ubatan tersebut dalam keadaan biasa dan normal, bukan dalam keadaan terpaksa dan darurat kerana tidak ada bahan lain. Kerana kuantiti alkohol yang lemah yang terdapat di dalamnya telah pun larut di dalam cecair yang banyak yang bercampur dengannya dan tidak ada lagi sebarang rasa, warna dan juga bau. Kan harus untuk kita minum ubat-ubatan tersebut di dalam keadaan biasa dan normal. Sebab dia telah bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi kuantiti itu hanyalah sedikit saja. Yang kedua, harus meminum di dalam keadaan normal dan biasa walaupun alkohol tidak larut di dalam ubat-ubatan. Berdasarkan kepada mazhab Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang menghalalkan mengambil minuman yang diperbuat daripada buah-buahan yang bukan anggur dan tamar dengan tujuan menguatkan badan dan berubat. Asal saja tidak sampai ke tahap memabukkan. Ini memandangkan etil alkohol yang digunakan dalam industri ubat-ubatan hari ini tidak dibenarkan ataupun tidak diperolehi daripada anggur maupun tamar, sebaliknya daripada bahan-bahan lain yang melibatkan proses tindak balas kimia, gula atau gas tabiai. Sebab itulah saya berpandangan hukum menggunakan ataupun hukum orang minum air bukan tuak daun ketum itu untuk tujuan memberikan kekuatan badan, kan, menguatkan badan, maka hukumnya adalah dibenarkan. Sebab apa dia minum tu untuk tujuan kesihatan badan dia tak apa, tetapi yang salahnya apabila daun ketum itu disalahgunakan, dicampurkan dengan pelbagai air saksi lah, air sasi lah, dicampurkan Panadol lah, dicampurkan dengan ubat batuk lah, sehingga menyebabkan sesiapa yang minum itu boleh mendatangkan mudarat kepada badan. Sesiapa yang minum boleh menyebabkan kekhayalan. Sesiapa yang minum air tuak yang telah dicampur itu menyebabkan kerosakan badan, menyebabkan kerosakan anggota-anggota badan. Bukan luar tau, dalaman. Jadi hukumnya adalah haram. Harus meminum ubat-ubatan tersebut di dalam keadaan darurat berdasarkan kepada mazhab Asy-Syafi'i yang berpendapat arak yang telah pun larut bersama dengan ubat-ubatan yang lain boleh digunakan untuk berubat dengannya jika diketahui manfaatnya berdasarkan kepada nasihat dari doktor yang dipercayai lagi amanah, dan itulah sahaja ubat-ubatan yang mampu menyempurnakan penyakit dan tidak ada ubat-ubatan halal yang lain. Dalam Majlis Akademi Fiqh Islam yang berpusat di Jeddah pada tahun 1986, lama dah ni, baru umur saya setahun waktu ni. Dia kata diharuskan pesakit yang beragama Islam mengambil ubat-ubatan yang mengandungi kuantiti tertentu alkohol jika tidak didapati ubat-ubatan lain yang bersih daripadanya atas nasihat doktor yang dipercayai lagi amanah. Ini Nadwah Fiqh. Dia kata, ni awal sikit pada tahun 1995, 15 tahun yang lepas. Oleh kerana alkohol merupakan bahan yang memabukkan, haram untuk menggunakannya. Apabila didapati ubat-ubatan yang tidak melibatkan alkohol di dalam pemprosesannya, lebih-lebih lagi ubat-ubat untuk kegunaan kanak-kanak dan juga wanita hamil, tidak menjadi halangan dari segi syarak mengambil ubat-ubatan yang dibuat di kilang sekarang, walaupun di dalam proses perbuatannya mengandungi kuantiti kecil alkohol untuk tujuan menjaga atau melarutkan sesetengah bahan. Ubat-ubatan yang tidak larut dalam air dengan syarat alkohol yang terkandung di dalamnya hendaklah alkohol yang tidak digunakan sebagai bahan penenang, sekiranya tidak ada ubat-ubatan lain yang boleh digunakan. Ini adalah fatwa Malaysia pada 2011. Dia kata ubat-ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut adalah tidak najis dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut bukan diambil daripada proses pembuatan arak. Okey, saya rasa dah jelas tentang apakah hukum penggunaan alkohol dalam makanan, apakah hukum penggunaan alkohol dan juga arak ataupun dalam ubat-ubatan. Jadi sekiranya ada beberapa persoalan yang tidak jelas ataupun ada sebarang pertanyaan tentang isu ini, tajuk ini, boleh segera hubungi saya
WhatsApp je saya untuk tanya tentang ni lah. InsyaAllah saya akan jawab pertanyaan antum. Kemudian kiranya saya campur teruslah kuliah 1 dan kuliah 2 dalam kuliah yang saya sampaikan pada hari ini. Okey, nanti saya akan listkan beberapa sub video untuk antum memahami bagaimana proses penghasilan arak dan juga bagaimana proses penghasilan alkohol. Okey, saya sudahi dahulu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.